Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Furqan bin Nurzi dari kelas DP4G. Saya akan mengambil bahagian pengenalan. The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) mentakrifkan logistik sebagai proses merancang, melaksana dan mengawal prosedur untuk pengangkutan dan penyimpanan barangan dengan cekap dan berkesan termasuk perkhidmatan. Tambahan pula, maklumat berkaitan dari tempat asal ke tempat penggunaan untuk tujuan mematuhi keperluan pelanggan. Menurut Bureau of Transportation Statistics (BTS), mempunyai 3 sektor. Yang pertama adalah perumahan, yang kedua penjagaan kesihatan, yang ketiga adalah makanan. Namun terdapat beberapa bahagian yang perlu diteliti dengan pengangkutan halal supaya layak memiliki pensijilan halal untuk pengangkutan mengikut MS 2400/2019. Antaranya ialah: yang pertama, pengangkutan dibersihkan sebelum digunakan mengikut piawaian kebersihan sedia ada dan mengikut ritual pembersihan sekiranya penghantaran tidak halal atau tidak diketahui lebih awal, yakni sejarah satu penghantaran sebelum ini sahaja. Yang kedua, tiada pencampuran barangan halal dengan barangan bukan halal sekiranya penghantaran pukal dan naj sederhana dan teruk dalam satu kontena atau kenderaan pengangkutan. Untuk yang ketiga, tiada pencampuran barang halal dengan barang bukan halal dalam satu pelet atau pembawa muatan. Dan yang terakhir sekali, penghantaran halal disediakan dengan pembungkusan tertier sekiranya berlaku pencampuran kargo halal dan tidak halal dalam satu kontena atau kenderaan pengangkutan. Oleh itu, operasi logistik halal bukan sahaja terpakai untuk industri logistik tetapi juga untuk semua pengilang dan agensi kerajaan untuk menyokong dan memastikan integriti halal dalam operasi logistik halal dan perniagaan halal. Seterusnya, akan dibahaskan tentang peranan pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, infrastruktur, serta dasar pengangkutan dan pilihan reka bentuk untuk rangkaian pengangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irham Dini bin Muhammad Tahiruddin daripada DP4G. Saya akan membentangkan tentang peranan pengangkutan. Pengangkutan ialah pautan fizikal yang menghubungkan firma kepada pembekal dan pelanggannya. Maksud firma ialah suatu unit organisasi yang merancang bagaimana sumber ekonomi yang terhad digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Dalam senario not dan pautan, pengangkutan ialah penghubung antara kemudahan tetap iaitu not. Selain itu, pengangkutan adalah pemacu rantaian bekalan yang paling penting kerana produk benar-benar tidak dihasilkan dan digunakan di lokasi yang sama. Di samping itu, pengangkutan juga boleh menambah nilai kepada produk dengan menyediakan utiliti, masa dan tempat untuk barangan firma. Memandangkan firma terlibat dalam persaingan global, kos pengangkutan ini menjadi lebih ketara. Dengan itu, pengangkutan yang keluar jelas merupakan komponen yang terbesar untuk jumlah kos pengedaran fizikal. Hal yang demikian, pertukaran kos yang berlimpah dalam pengangkutan dan perlu dicirikan dengan memperdagangkan kos inventory yang lebih rendah untuk kos pengangkutan yang lebih tinggi. Oleh itu, sistem pengangkutan yang baik dapat menggalakkan pertumbuhan kilang, pelombongan dan perkilangan kerana pengangkutan dapat menghantar segala bahan keperluan ke tempat-tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afham bin Muhammad Khir dari kelas DP4G. Saya akan menerangkan tentang mode of transportation. Transportation yang pertama adalah lori. Umum semua mengetahui bahawa lori merupakan salah satu pengangkutan yang sering digunakan dalam industri perdagangan. Ianya biasa digunakan untuk menghantar barang langsung kepada pembeli. Kelebihannya ialah ianya dapat menghantar barang dari pintu ke pintu
Ini bermaksud para penjual dapat menghantar terus barang yang dipesan kepada pembeli. Yang kedua ialah menjimatkan masa penghantaran. Hal ini kerana penghantaran barang yang menggunakan pengangkutan lori tidak mengambil masa yang lama dan ianya dapat menghantar barang beberapa kali dalam masa satu hari. Selain itu, kelemahannya ialah kapasiti ruang yang terhad yang mengakibatkan pembeli terpaksa mengeluarkan modal ataupun kos untuk menyewa beberapa buah lori. Seterusnya, mod transportation yang kedua adalah kapal terbang. Kapal terbang biasa digunakan sebagai pengangkutan orang awam untuk keluar negara. Akan tetapi, kapal terbang juga mempunyai perkhidmatan untuk menghantar barang yang dieksport atau diimport dari luar negara. Kelebihannya ialah dapat menghantar barang jarak jauh dengan had masa yang laju. Selain itu, kelemahannya ialah kos penghantaran yang tinggi, caj tambahan pada barangan yang berlebihan dan penghantaran yang tidak langsung kepada pembeli. Mod transportation yang ketiga adalah kereta api. Ianya merupakan antara jenis pengangkutan bagi penghantaran barang dalam jumlah yang banyak. Kelebihannya ialah dapat menghantar barang dalam pelbagai jenis cuaca dan mempunyai kapasiti ruangan yang besar. Akan tetapi, kelemahannya ialah tidak berkesan bagi penghantaran jarak dekat kerana ianya hanya dapat berhenti pada stesen yang telah ditetapkan. Selain itu, ianya mempunyai potensi kerosakan barang yang tinggi disebabkan oleh gegaran sewaktu perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Ramadan dari kelas DP Pakcik. Saya ingin menyambung perbincangan tajuk Mode of Transport. Seterusnya adalah pengangkutan air. Dalam perdagangan global, pengangkutan air ini adalah pengangkutan yang dominan yang boleh digunakan untuk penghantaran semua jenis bahan. Sebagai contoh, kita ambil kapal kargo. Kapal kargo ini dikenali sebagai kapal pengangkut yang boleh membawa kargo, barangan dan bahan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Kapal ini juga direka untuk pengangkut kargo pukal yang tidak dibungkus seperti semen, bijirin dan arang batu. Seterusnya, kelebihan bagi pengangkutan air ini adalah ruang yang cukup besar kerana ia boleh membawa semua jenis bahan dan juga bergerak dengan jarak jauh kerana ia memainkan peranan yang penting dalam perniagaan antarabangsa. Selain itu, keburukannya pula ialah lebih perlahan daripada mod yang lain dan akses terhad. Selain itu, talian pipe. Ianya biasanya digunakan untuk pengangkutan petroleum, minyak ditapis dan gas asli. Operasi saluran pipe ini biasanya dioptimumkan pada kira-kira 80 hingga 90% kapasiti saluran pipe. Memandangkan sifat kos, ianya adalah mod yang paling sesuai apabila aliran yang stabil dan besar diperlukan. Harga saluran pipe ini biasanya terdiri daripada dua komponen. Yang pertama, komponen tetap yang berkaitan dengan penggunaan pucak pengirim. Yang kedua, charge relating kepada kuantiti sebenar yang diangkut. Selain itu, kelebihan bagi talian pipe ini adalah kos pengangkutan yang lebih rendah berbanding mod yang lain dan tidak dapat mengangkut pelbagai jenis bahan. Selain itu, keburukannya pula bagi talian pipe ini adalah kebocoran pipe yang mungkin berlaku dan penyelenggaraan yang diperlukan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Zabidi. Saya akan menerangkan tentang infrastruktur dan juga polisi dalam bab pengangkutan. Yang pertama adalah beberapa elemen infrastruktur utama telah wujud di sepanjang nod dan pautan rangkaian pengangkutan. Maksudnya tu adalah beberapa elemen infrastruktur utama, contohnya seperti landasan kereta api dan juga jalan raya. Dan yang kedua adalah kerajaan di dalam setiap negara tersendiri juga telah mengambil tanggungjawab dan juga peranan yang penting dalam membangunkan negara masing-masing. Maksudnya tu semua kerajaan bertukus lumus untuk membangunkan pengangkutan yang terbaik dalam negara masing-masing, terutama memfokuskan dalam bidang ekonomi dan juga perlancongan. Kalau negara tersebut dibangunkan dengan pengangkutan yang baik dan selamat, para pelancong akan lebih ramai
datang ke negara mereka dan mengakibatkan ekonomi mereka semakin menaik. Dan yang ketiga adalah terdapat juga banyak penambahbaikan dalam setiap pengangkutan di negara masing-masing. Contohnya di US iaitu Amerika Syarikat dan juga di China. Seperti yang kita tahu, saya bagi contoh di China lah. Contoh di China seperti yang kita tahu, mereka ada seperti kereta api yang laju, dan ini akan menarik para pelancong untuk hadir ke negara mereka untuk melihat pengangkutan yang mereka sedia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Naili Kistina Binti Sabri. Komentar saya adalah DPH 2021-26162. Saya akan menerangkan tentang Transportation Network. Transportation Network ni sebenarnya terbahagi kepada beberapa komponen, tapi dekat sini saya bagi 6 je lah. Yang pertama, masa tindak balas dalam masa antara apabila pelanggan membuat pesanan dan juga penerimaan penghantaran barangan yang pelanggan buat pesanan dulu itulah. Yang kedua, kepelbagaian produk. Kepelbagaian produk ni adalah bilangan produk yang berbeza yang dikehendaki oleh pelanggan daripada pelbagai pengedar. Yang ketiga, ketersediaan produk. Ketersediaan produk adalah cabaran kalian untuk mempunyai stok produk dalam masa apabila pesanan pelanggan tiba. Yang keempat, pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan ni adalah termasuk di mana diorang pelanggan sendiri boleh membuat dan menerima pesanan diorang secara sendirilah. Yang kelima, keterlihatan pesanan. Keterlihatan pesanan ni adalah untuk keupayaan pelanggan supaya diorang boleh menjejaki pesanan diorang daripada penempatan sehinggalah ke penghantaran barangan diorang. Dan akhir sekali, yang keenam adalah kebolehpulangan. Kebolehpulangan ni adalah kemudahan pelanggan boleh memulangkan barang diorang yang rosak ataupun barang yang diorang rasa diorang tak puas hati, ataupun barang-barang yang diorang tengok dalam website ni lain tapi bila sampai lain. Macam itulah. Dan benda ni meningkatkan keupayaan rangkaian untuk mengendalikan pulangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Zakia binti Rasli daripada DP 4G. Jadi saya akan membentangkan mengenai kesimpulan bagi tajuk yang kami bentangkan. Kesimpulannya, Standard Malaysia ini menetapkan keperluan sistem pengurusan untuk jaminan integriti halal produk, barangan atau kargo dikendalikan melalui pelbagai cara pengangkutan. Dalam mencapai kejayaan dalam melaksanakan logistik halal oleh logistik service provider atau penyedia perkhidmatan logistik dalam pengangkutan, ia tidak termasuk dalam tanggungjawab satu entiti. Sebagai konsep logistik dalam rantaian berkala mengambil berat semua pihak yang terlibat sepanjang aktiviti dari titik permulaan sehingga pengguna akhir. Nilai integriti, sokongan dan kerjasama antara satu sama lain adalah penting dan saling berkaitan. Pihak berkuasa, kerajaan, pengilang atau pembekal, pelanggan atau pembeli dan pengguna masing-masing memainkan peranan penting dalam mempraktikkan logistik halal dalam industri halal secara keseluruhannya.